Pada Cikgu Siti, pada pendapat Cikgu, apakah ciri-ciri ataupun kriteria yang perlu ada sebagai seorang guru? First sekali, awak kena ada keazaman iltizam, keazaman yang sangat tinggi untuk jangan putus asa. Sikap seorang guru ialah kita tak boleh putus asa. Sememangnya bila nanti semua cikgu-cikgu masuk sekolah, dah berada di sekolah, cikgu-cikgu akan dapati banyak sangat cabaran. Contohnya daripada segi kita ada program yang banyak, sambil program tu kita nak kena habiskan silibus. Satu je, macam mana kita nak kekalkan adalah kita punya keazaman. Nak kekalkan momentum kita kena ada keazaman yang tinggi, bahawa kita boleh buat. Jangan kata kita tak boleh buat. Second, cara berkomunikasi. Untuk menjadi seorang guru cemerlang, cikgu kena tackle communication skills in class. Contohnya, cikgu ajar murid tahun 1 kan, cara berkomunikasi dengan murid tahun 1 berbeza dengan murid darjah 6. Darjah 6 dia nak dekat adolescent, dia nak lebih kepada remaja. So kita tak boleh marah dia selalu. So you all kena ada communication skills yang sangat power kalau you all nak kelas tu tumpukan perhatian. Nombor 3 ni untuk abad ke-21 ni, alaf ke-21 tambah-tambah opsi adalah keluaran guru untuk mengajar sekolah menengah, betul. Anda kena top up ilmu anda dalam bidang ICT. Contohnya cikgu kena equip yourself with Canva, cara nak guna Canva, cara nak main game dekat kahun. Cikgu Syahadat Nadira juga boleh memperuncikan mengenai ciri-ciri ataupun perwatakan yang perlu ada sebagai seorang guru matematik. Silakan Cikgu Syahadat. Esok saya pula penentu juga cikgu ni kena ada sifat sabar. Sabar tu bagi saya sangat penting lah. Sebab lagi-lagi kalau subjek-subjek yang macam kritikal matematik kan. Macam cikgu Siti ni saya cakap lah, kita ada nak kerja silibus tau. Apa yang ada dalam silibus tu itu yang kita ajar. Kalau dalam kelas macam biasa kena sabar dengan kefahaman murid, sabar dengan pandangan murid. Lagi-lagi kita punya orang kata cabaran murid-murid zaman sekarang yang tak boleh diurutan, tak boleh marah dari segi emosi dan sebagainya. Kita memang sangat-sangat perlu bersabar. Okay, yang kedua, kita ni sebagai guru kena tepati masa. Bagi cikgu sendiri, tepati masa adalah sangat-sangat penting. Sebab bagi cikgu itu adalah keberkatan kita kepada murid-murid kita sebagai seorang guru kan. Yang ketiga, bagi cikgu bila menjadi seorang cikgu ni kita perlu ada objektif yang jelas. Objektif kita adalah untuk dibuat tambah 3 nombor. Jadi kita bagi latihan tu ikut yang apa yang objektif kita pada hari itulah. Dengan objektif yang jelas, barulah kita dapat sampaikan apa yang kita nak di dalam kelas. Dapat tegas dan juga penyayang. Itu perlu ada dalam ciri-ciri seorang guru. Tegas macam biasa, mesti garang. Yang terakhir sekali, sifat ini perlu ada dalam diri guru-guru, iaitu sentiasa ada sifat atau daya usaha untuk meningkatkan skill dalam pengajaran. Proses pengajaran itu pastinya ada cabarannya masing-masing. Mungkin cikgu-cikgu juga boleh berkongsi cabaran dalam mengajar subjek masing-masing. Okay, kita beri laluan dahulu kepada Cikgu Syahadat Nadira untuk berkongsi mengenai cabaran yang dihadapi semasa mengajar sebagai seorang guru matematik. Silakan Cikgu Syahadat. Untuk cabaran dalam subjek semasa untuk matematik ni terlalu banyak lah. Bagi cikgu, yang pertama sekali adalah silibus yang sangat tinggi. Bila silibus tu tinggi, kita nak sampaikan kepada murid tu, kita rasa macam ambil masa yang sangat banyak kan. Tapi over the years kita akan, macam cikgu cakap tadi, berbalik kepada kita punya usaha tu. Kita kena bertanya lah kepada orang-orang yang lebih pakar untuk menyelesaikan masalah tu. Itu antara cabaran yang pertama bagi cikgu. Okey, cabaran yang kedua adalah sifat murid-murid itu sendiri. Sifat murid-murid ni biasalah kan, murid-murid ni ada yang bukannya semuanya orang kata baik kan. Ada yang malas, ada yang pandai, ada yang malas tapi pandai. Ada yang angguk-angguk dalam kelas, je angkat tangan tanya, tapi bila kerja rumah tak siap. Itulah orang kata sifat-sifat murid ni. Cabaran dalam subjek semasa biasanya okey, tak siap pergi sekolah matematik tu susah, silibus yang padat. Kadang ibu bapa dia suka backup anak dia. Tu antara cabaran-cabaran lah cikgu dalam subjek matematik semasa mengajar. Lalulah pada Cikgu Siti, apakah cabaran sebagai seorang guru Inggeris dalam sepanjang pengajaran cikgu? Cabaran yang saya hadapi sepanjang mengajar subjek bahasa Inggeris ni. Cabaran yang pertama, kami guru bahasa Inggeris tidak diberikan guru pemulihan. Maksudnya untuk subjek matematik dan juga subjek bahasa Melayu, kita ada seorang guru pemulihan untuk setiap sekolah. Untuk murid anda ada seramai 30 orang. Jadi dalam kelas tu, contoh kelas matematik contoh 30 orang murid dalam kelas matematik. Seramai 10 orang murid pemulihan, iaitu murid yang tidak tahu membaca, tidak menguasai 3M. 3M tu membaca, mengira, menulis kan. Jadi murid yang 10 orang ni akan dihantar ke kelas pemulihan matematik. Kita ada kelas pemulihan matematik dan bahasa Melayu je. Jadi untuk bahasa Inggeris, kami tiada kelas pemulihan. Jadi kamilah guru pemulihan sekali dengan guru subjek tersebut. Jadi cabaran dia dalam kelas, dia tak semua murid tu mempunyai tahap yang sama. Kita dah tak ada streaming kelas.
sekarang kita campur semua. Jadi seperti yang saya katakan tadi, contoh dalam 40 orang murid tu, 15 lemah sangat, 50 ni cemerlang. Yang lagi 10 tu sederhana. Jadi macam mana kita nak cover 36 murid, 40 orang murid ni? Macam mana kita nak cover? Jadi cabaran dia yang itulah, sebab murid terlalu ramai, lepas tu tak ada guru pemulihan bahasa Inggeris di sekolah, dan juga satu lagi aras mereka yang berbeza. Kita kena bezakan murid kita. Contohnya 30 murid kan dalam kelas, kita kena bezakan daripada segi materials yang kita ajar, task yang kita ajar. Jadi sebagai seorang guru kita kena bijak. Cabaran dia kita kena plan, kita kena ada plan daripada awal. Kita kena pastikan apa yang kita nak tu, objektif pengajaran kita tu jangan terlalu tinggi expectation. Walaupun murid kelas pandai, kita kena pastikan expectation kita, objektif kita tu jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi tak dapat capai. Kita kena realistic. You must be realistic in your class. Kalau tidak, memang kita tak akan dapat cover. Asalkan dia boleh bunyikan, dia boleh kena huruf. Kita jangan target tinggi-tinggi sangat. Kita kena realistic. Buat macam tu pun saya dah puas hati dah. Sebab cabaran dia murid saya ramai, 36 orang. Macam mana saya nak cover semua? Kalau kita fokus pada murid lemah je, macam mana dengan murid yang sederhana? Jadi kita kena adil terhadap murid kita. Jadi kita kena fleksibel dan pandai bahagikan masa untuk semua murid tu. Setakat ni untuk bahasa Inggeris, itu je lah saya boleh kongsikan. Terima kasih. Daripada kedua-dua cikgu Siti dan Cikgu Syaidatul, mungkin boleh berikan tips ataupun nasihat kepada kami bakal guru-guru di masa hadapan untuk kami bersedia mau berhadapan dengan dunia pendidikan di masa hadapan. Jadi kita bermula dulu dengan Cikgu Siti, dipersilakan. Kepada saudari Adriana, seperti yang telah saya kongsikan tadi, saya dah beri banyak tips sebelum saudari dan saudara semua menceburkan diri dalam dunia pendidikan. Tapi satu je tips yang paling penting. Saya teringat dulu lecturer saya pernah cakap kat saya, ni setahun sebelum posting lah, dia kata, "Nisa, kenapa? Why you want to be a teacher, Nisa? Why?" Sebab jadi cikgu ni, kalau anda nak kejar kekayaan, jadi guru tak kaya. Jadi guru tak kaya, kita lagi memberi ada. Contohnya guru kelas kan, kita hanya dapat peruntukan banyak ni je untuk kelas, tapi kita nak hias hari kelas kita keluarkan duit sendiri. Realitinya guru zaman sekarang, tak kira lah, bukan guru zaman sekarang daripada dulu, kita banyak mengeluarkan dari segi wang ringgit sendiri pun, kita orang kata tu kan, macam kertas A4 saya kan, kertas A4 saya sebulan dia dah sekotak untuk anak murid saya saja. Dia ada dapat, dia memang sekolah tu ada bagi, tapi kita rasa nak lagi, tak cukup, kita nak lagi bagi kertas A4 untuk dia punya reinforcement. Jadi kita tak kaya cikgu, jadi cikgu ni tak kaya, nak kaya jadi businessman. Jadi kenapa, why you want to be a teacher? Actually kenapa nak jadi cikgu? Sebenarnya kenapa nak jadi cikgu? You kena cari benda tu dalam diri you, your big why. Untuk cikgu, apa yang cikgu amalkan adalah keywordnya adalah macam Cikgu Nisa kata, fleksibel. Apa yang Cikgu Nisa cakap tu semuanya betul. Tapi awak semua janganlah gentar. Maksudnya janganlah gentar tu. Macam benda. Memang betul pun benda tu, tapi jangan gentar sebab awak jangan risau, awak boleh hadapinya. Sebab apa? Sebab macam tu. Bukan hari-hari you stress. Kadang-kadang bila ada program, you enjoy je program tu kan. Bukannya macam sekejap lagi aku dah sumpah ni, tak ada, boleh. Tapi benda tu take time lah. Kalau mula-mula mungkin awak semua akan rasa macam ada sedikit susah lah. Tu biasalah kan. Nanti lama-lama awak akan boleh hadapinya. Tu yang penting tau. Jangan rasa macam susah sangat cikgu ni. Nak cek kerja lain lah lagi ni. 10 tahun pension lah. Macam tu lah kan. Okay. Untuk cikgu pula, ikut kemampuan diri. Keyword cikgu tu ikut kemampuan diri sendiri. Maksudnya sayang diri sendiri, hargai diri sendiri dahulu. Kenapa? Bukan sebabnya kata kita pentingkan diri, tidak. Bila kita sihat, barulah environment kita sihat. Itu bagi cikgu. Kan, betul tak? Semuanya bermula pada diri kita lah. Kalau you menyebarkan aura yang positif, apa benda keliling you akan jadi yang positif. Kalau hari tu awak rasa tak okey, itu yang jadi negatif juga. Maksudnya ikut kemampuan diri sendiri. Kata Cikgu Nisa pun, dalam minggu tu kalau kata ad hoc kan dengan aktiviti kan, kamu pun ya juga sebab nak sampai lah aku ni seorang pun cemerlang. Nak sampai objektif kan. Sampaikan RPH pun ya macam jangan macam tu. Dia kadang-kadang kena enjoy the flow. Macam tu lah kalau kita orang lah kat sekolah. Okay, dan seterusnya orang kata macam cikgu tips yang cikgu amalkan, dia sebenarnya ikut cikgu tahu, bukan cikgu saja. Cikgu lain dia ada, dia punya orang kata cara dia nak mengatasinya dengan cara yang lain. Jadi mungkin kamu boleh gabungkan atau pakailah proses cikgu. Macam cikgu sendiri, cikgu ajar matematik kan. Cikgu memang takkan tanda buku dekat rumah.
Cikgu lain dia tanda sebab dia bagus cepat. Bukanlah masa cikgu macam cikgu yang tanda balik rumah tu tak okey. Tak. Dia masing-masing. Macam cikgu akan pastikan kerja cikgu bagi tu memang cikgu tanda kat sekolah. Dia lajulah kan. Kalau murid-murid yang mungkin kelas belakang ataupun tapi sekarang ni pun tak ada screening lah. Tapi kamu tengoklah kemampuan murid kamu ni. Kata kalau memang dia boleh siapkan, dia boleh tanda di sekolah, dia tanda je. Itu tips cikgu. Sebab cikgu ni macam tak suka stres lah. Cikgu tak suka stres. Sebab apa tau? Bila kamu kerja sekolah, kamu bawa balik rumah kan, dia akan jadi macam kalau bujang je okey lah kan, maksudnya ada banyak masa kan. Tapi kalau kita dah berkeluarga, kita ada anak, kita ada suami kan, kita balik tu kita nak dengan family kita pula. Mungkin awak pun pernah dengar jugalah kan cerita bila kita bekerja ni, di sekolah kita diperlukan untuk kerja, tapi bila kita di rumah kita diperlukan. Watak kita tu sebagai kakak, sebagai mak, sebagai anak diperlukan di rumah kan. Takkan kita nak buat alasan pada keluarga kita banyak kerja kan, kita pun nak juga pergi kata diskusi bersama-sama kan, habiskan masa bersama-sama kan. Jangan Sabtu Ahad pun mungkin cikgu tak pastilah ada yang nak tanda buku buat di rumah. Kamu boleh bawa, boleh buat benda tu kalau kata betul-betul keadaan memerlukan. Macam tu. Tapi jangan bagi cikgu tak jadikan amalan lah. Sebab cikgu tak mampu untuk macam streskan diri cikgu. Cikgu tak nak kat sekolah pun gini, lepas tu kat rumah kau nak tanda buku dah sakit hati tengok tulisan budak-budak. Kadang-kadang macam tu lah kan. Weh, ni apa ni? Padahal tu bagi jawapan kat depan ni. Macam tu lah stres tau. Kita nak hadap kat sekolah, kat rumah kan. Bilik. Jadi you akan habis di sekolah je masa tu. Kat rumah you dah duduk, okey, apa semua kan. Besok tu sakit hati balik, tanda balik macam biasa. Dia macam tu lah. Dia talent tau macam tu. Itu antaranya lah. Dan juga orang kata mental fizikal tu kena kuat lah macam biasa. Kalau ada apa-apa halangan ke, dugaan ke, cabaran ke daripada diri sendiri atau daripada luar kan, kamu kena cuba macam cikgu cakap tadi, kalau cikgu akan sepenuh. Tapi ada orang dia suka berdebat, dia suka ikut masing-masing punya cara. Tapi yang penting jangan biarkan diri kita tu di orang kata dalam bahasa lainnya macam dia kena pijak ke apa ke. Sebab kita bagi cikgu sendiri, bagi cikgu tak kira tua muda, nasihat cikgu tak gemar untuk cakap yang muda kena pergi jumpa yang tua, tak semestinya. Memang kamu kena pergi, tapi yang tua juga perlu membantu yang muda. Perlu membantu yang baru. Kita sama-sama kan, give and take kan. Macam kamu pergi cari cikgu ni, yang cikgu ni mungkin bantu kamu. Bagi cikgu lah, mungkin kalau kamu ada junior nanti kamu buatlah macam tu kan. Kita pecahkan tradisi pecahkan tradisi. kita pecahkan tradisi yang menyatakan yang muda je yang nak kena pergi kat jumpa yang tua. Tak semestinya sebenarnya. Kalau orang datang rumah kita kan, mestilah kita welcome orang kan. Takkan kita nak orang tu bolehlah buat air sendiri. Sampai waktu kena atau waktu nak tanya mula kat mana nak buat air, takkan macam tu kan. Itu maksudnya give and take tu. Orang yang menjadi orang lama pun perlulah memberi sesuatu kepada orang baru. Jadi untuk kamu yang penting bagi cikgu sebagai seorang guru, hormatlah. Yang penting hormat. Kamu sebagai muda tidak dinafikan, kena hormat pada guru-guru yang lama di sekolah tu. Macam tu. Tapi bukanlah kata terlalu ikut orang kata ni sangat, tapi baiklah mana yang baik, tunjukkan tauladan yang baik. Bukan fake kan. Kadang-kadang biasalah kan, kadang kita macam kena fake ni macam tu kan. Tak adalah macam tu. Kita dalam agama sendiri pun sama kan. Dalam agama suruh kita buat baik, adakah baik tu fake? Takkan. Maksudnya tu memang kena jadi seorang yang baik. Jangan kata macam baik semua fake je ni. Taklah macam tu. Macam tu lah fikiran kita sebagai seorang manusia kan. Kadang kita fikir macam tu juga kan. Macam tu lah untuk bagi cikgu sebagai seorang guru, itulah mental dan fizikal, dan juga ikutlah kemampuan diri kamu sendiri. Dan kena pastikan peranan kamu semasa menjadi seorang guru di sekolah dan juga menjadi apa watak kamu di keluarga kamu untuk di rumah. Itu saja.